Untuk anak-anak, cucu-cucu kita, apa yang perlu dan tak perlu untuk kita lakukan kepada mereka. Sebab nak bawa mereka ni kan sama-sama pergi akhirat ni. Apa sebenarnya kat dunia ni lagi untuk kita tak perlu dan perlu untuk kita beritahu kepada mereka ataupun ajarkan kepada mereka. Dan juga mungkin Ustazah boleh sentuh sikit berkaitan dengan gadget. Masya Allah, subhanallah. Dipersilakan Ustazah. Terima kasih Ustazah Akidah, Kak Cik yang disayangi, perempuan muslimat. Kita petik dalam ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-9. Ayat ini sebenarnya kalau kita study, kaji balik, dia merupakan satu amanat dan juga amaran. Ganda dua. Satu amanat, satu amaran. Siapakah yang beri amanat dan amaran ini? Allah Jalla wa'ala. Kepada kita tentang harta pusaka. Maksudnya bila kita membahagikan itu perlu dengan secara adil menurut definisi Allah. Bukan adil ikut definisi manusia. Ayat ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim. Mafhum dia, dan hendaklah kamu takut seandainya kamu meninggalkan di belakang kamu zurriyatan dhi'afa, zuriat keturunan yang lemah. Lemah mungkin pada fizikal, tak sihat, banyak penyakit. Lemah mungkin pada pemikiran, tak pandai. Dengan matematik pun takut. Dengan SPM pun malas, contohnya. Mungkin lemah pula daripada sudut iman, na'udzubillah. Mudah mengikut-ikut, mudah terikut-ikut. Ya. Jadi lemah pula pada ekonomi, harta. Tak tahu nak menguruskan harta, bagi duit habis saja. Bagi duit lebih pun habis, bagi duit kurang pun habis. Minta pula dengan adik-beradik yang lain, bermusuhlah pula. Allah suruh kita ada rasa takut itu. Khafu alaihim. Dan dalam masa yang sama, kita rasa macam risau. Allah gunakan dua perkataan takut ya, dengan darjat yang berbeza. Pertama yakhsha, khasyah. Yang khasyah ni hanya untuk Allah saja. Dan satu lagi Allah petik, khafu, khauf pun takut. Tapi takut ini khauf, kita rasa takut itu kerana kelemahan diri kita. Takut kerana lemah, yang tadi yakhsha, takut kerana kehebatan Allah. Khafu alaihim, takut tentang keadaan anak-anak itu. Dan kemudian Allah bagi solusi. Solusinya untuk keluar daripada rasa takut, rasa kerisauan itu ada dua benda yang utama. Yang ini yang perlu menjadikan kita panggil motif serta kaedah utama. Yang lain-lain tu nanti dia akan ikut sekali. Apakah dia yang pertama? Senjata yang pertama adalah falyattaqullah. Kita ni yang kena betulkan, improve diri kita. Lebih rapat dengan Allah. Lebih dekat dengan Allah. Nampak generasi sekarang. Allahu Akbar. Hilang dah rasa malu. Tak ada rasa malu dah. Sama ada percakapan dia, pakaian dia, penampilannya, pergaulannya. Ya. Apa yang dikongsikannya. Tak ada rasa malu. Takut tak kita? Dekatlah dengan Allah. Kita kena banyak dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah ni perempuan. Sampai seorang ulama yang bernama Sufyan As-Sawri. Bila dia risau tentang anak dia, dia memperbanyakkan solatnya. Jadi banyaknya solat dia adalah kerana risau tentang anak-anak. Jadi itu salah satu cara. Mungkin kita berpuasa, tapi kita niatkan, ya Allah, aku nak dekat dengan Engkau ya Allah. Asbab anak aku begini kerana kerisauanku ya Allah. Engkau sajalah yang boleh memberi ketenangan kepada hatiku yang gundah gulana ini. Sebab kita tak tahu perempuan. Kita dengan gadget pun bukannya pandai sangat, betul tak?
Dapat iPhone tapi tak tahu nak guna kamera. Macam mana? Dapat iPhone tak tahu nak buka. Nasib saya buka iPhone. Android ni pun tak habis. Cuba fikir. Kita gunakan gadget ini berapa persen agaknya dia punya ability serta keupayaan dia yang kita manipulate. Kita tak tahu sangat. Tahu-tahu tengok pukul berapa. Tahu-tahu tengok Waze kan. Tengok WhatsApp. Tu je lah. Padahal rupa-rupanya ratusan aplikasi ataupun yang boleh digunakan lah daripada handphone ni. Jadi nak ceritanya tuan-puan, kita kena bergantung pada Allah sebagaimana yang Kak Cik sebut tadi. Bergantung dulu terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang bagi, Allah yang kurniakan, Allah jadikan dia sebagai jalan jihad kita kan. Minta bantuan daripada Allah. Haukallah kita tu kena banyak. La haula wala quwata illa billah. So yang pertama, risau sahaja, dekat dengan Allah. Teruskan kita mendekati Allah. Yang kedua, yang ini yang kita perlu bina dan improve. Belajar pun penting. Wal yaqulu qaulan sadida. Dan bercakaplah dengan qaulan sadida, dengan kata-kata yang mempunyai status sadida. Sadida ni maksudnya benar. Dan bila kita lihat bagaimana ulama-ulama bahasa, dia menguraikan pula perkataan sadida ini, puan-puan, dia jatuh pada dua pengertian. Sebab ada sebut qaulul haq, kan, qaulan layyina, ya, kata-kata yang lembut. Tetapi dalam kerisauan kita melihat apa yang berlaku daripada dhaifnya, kelemahan anak-anak, Allah gunakan qaulan sadida. Maksud sadida itu adalah benar. Tapi Allah tak sebut qaulul haq. Qaulan sadida ada dua maksud. Nombor satu, pemilihan perkataan yang tepat. Jadi sebelum nak cakap dengan anak-anak, kena fikir dulu. Kena fikir dulu. Tak boleh terus lepas. Fikir dulu. Perkataan apa yang sesuai supaya nombor satu, dia faham benda ini salah. Dia faham benda ini Allah murka. Dia faham benda ini penting. Bahasa ini, pemilihan perkataan ini yang akan membezakan kaedah atau pendekatan kebenaran perempuan. Maklumlah, saya dapat tahu orang Bukit Jelutong ni dia bagi satu quotation yang sangat bagus. Dia punya wording dia. Apa dia kata? Saya pegang ni. Orang Bukit Jelutong kalau tak pegang malu lah. Sebab saya orang daripada luar Bukit Jelutong pun saya pegang. Apa dia kata? It is not about what you say. It is about how you say it. Kan orang Bukit Jelutong cakap kan? Kita ni kalau pembawa kebenaran tuan-puan, dia bukan bergantung kepada kebenaran itu. Tapi dia bergantung kepada kaedah, cara, metod kita menyampaikan kebenaran. Kalau kita hanya fikirkan kebenaran tanpa kita fikirkan metod tuan-puan, ya, itu yang adik-beradik boleh pisah, boleh bermusuhan, jiran, tetangga, ya, tak aman damai. Kita dapat cakap itu kan betul, benda betul, benda betul. Memang benda betul, tapi kaedah dia tidak kena. Kita marahkan kucing dia, kita bunuh kucing dia tuan-puan. Boleh, sebab kita dengar ada ustaz sebut, boleh kita kata, buang ataupun bunuh je kucing tu. Halau je ataupun angkat, bawa jauh-jauh lari. Boleh jadi adu tuan-puan, walaupun kebenaran. Ini cerita pasal kucing lah. Cerita pasal kucing tu, ada satu kisah, Kak Cik nak cerita pasal kucing ni. Jiran dia bela 10 ekor kucing. Siapa yang bela 10 ekor kucing tu angkat tangan? Tak berani angkat tangan. Tapi Masya Allah, dia ni pandai bagi makan, tapi tak pandai jaga najis kucing. Jadi kucing tu dia berak merata-rata, termasuk jiran dia yang tak suka kucing. Jiran ni baru pindah perempuan. Dia baru pindah basuh kain bagai dekat dalam rumah dia tu. Dah basuh, longgok-longgok dia longgokkan lah nak lipat. Kucing tak macam mana nak berkenalan. Dia berakkan longgokkan pakaian itu.
Jadi bila time dia kan bau, tengok dekat longgokan itu berketul-ketul. Ini sudah boleh mendatangkan marah. Lepas tu tak apalah, dia pergi basuh balik semua. Dia diam je sebab nak jaga silaturahim. Lepas tu perempuan, adalah sebidang tanah yang tak berapa nak berkerat-kerat tu kan. Dia pun buat batas nak tanam sawi lah katanya. Kan ni musim ekonomi katnya kan. Dengan tanam bayam lah. Sebelum sempat benih sawi dan bayam sampai ke tanah itu, ketul-ketulan yang sebelah itu yang sampai dulu. Dia boleh mendatangkan marah juga. So masalah dia adalah dengan najis. Najis itu. Jadi kemudian dalam keadaan murung tu, dia pergi kerja. Jumpalah dengan beberapa staf bawahan dia. Jadi dia cakap, macam mana ya? Dia ni tak suka lah dengan najis kucing ni. Dia kata gitu. Bukan dia tak suka kucing, tapi dia tak suka najis kucing. Staf dia recommend. Kalau macam tu puan beli je pasir tu. Pasir kucing tu untuk najis kucing tu. Puan kalau tu boleh pilih dia punya bau limau lah, bau macam-macam bau puan. Tapi dia tak cerita masalah dia dengan jiran dia. Dia cerita masalah dia tu tak boleh dengan najis kucing. Betul perempuan muslimat yang dikasihi. Balik tu, dia beli sampai 10 kilo pasir najis kucing. Dia masukkan dalam bekas, dia letak dekat dengan sempadan antara jiran dengan dia. Besok pagi bangun terkejut dia. Ya, berketul-ketul banyak dekat dalam tu. Berketul-ketul banyak. Jadi kerja dia lah pula untuk buang najis kucing. Tapi dah berbalut lah. Taklah bau kecil kan. Sampai jiran-jiran dapat tahu. Tengok kan, ya Allah. Dia kata apa? Kau ni sampai macam ni, dia kata. Punyalah berjuang, dia kata kan. Tak nak, maksudnya nak jaga kan. Cakap aja lah. Dia kata dia tak nak, dia tak kuat, dia tak mampu, dia tak pandai nak pilih perkataan tu. Tak pandai, dia kata. Tak apalah. Dia dah habiskan duit untuk bagi makan, saya cuba juga habiskan duit tapi on this part lah. Dia kata pada ni kan. Perempuan, jiran sebelah tu bukannya tak pandai. Dia faham, dia pun tengok. Kucing aku yang 10 tu semua berak kat situ rupanya. Lepas tu dia beli juga pasir. Beli juga pasir najis. Cumanya dia pergi tabur je dekat lantai. Dia tidak masukkan dalam bekas. Maka kucing itu berak merata-rata lah lagi. Perempuan, ini masalah siapa pula? Kalau macam ni saya kata, kita kena tukar silibus sekolah kita ni. Antara buku teks dia adalah bagaimana menjaga binatang peliharaan. Atau bagaimana nak menjaga living being. Menjaga yang hidup ni macam mana. Sebab mungkin dari sudut knowledge, kita memang sayang kucing, tapi tolonglah tingkatkan knowledge kita pada benda-benda yang kita sayang. Dia kena diurus, dikendalikan dengan ilmu pengetahuan, termasuk anak-anak kita. Jadi anak-anak kita ni, kita nak bercakap dengan dia pun kena ada ilmu pengetahuan. Bukan takut tak, tapi takut tak terkena sasaran. Bila tak terkena sasaran, dia yang penasaran puan-puan. Dia akan simpan dendam. Dia akan ada rasa yang tak sudah pada diri kita. Dan benda itu mungkin sedikit tapi sangat menyakitkan kerana ibu dan ayah itu sebagaimana Kak Cik sebut adalah penonton setia mak bapak dia. Ni dalam hati ni, contoh perempuan sendiri. Dalam hati perempuan, boleh tak ganti mak kita? Boleh tak ganti ayah kita? Tak ada seorang dalam dunia ini yang boleh menggantikan ibu kita perempuan. Tak ada seorang pun dalam dunia ini yang boleh menggantikan ayah kita. Walau hodoh macam mana pun mak ayah kita, tapi dia tetap istimewa dalam hati kita. Walau buruk perangai dia tuan-puan, walaupun kita rasa macam tak ada hati nak mendoakan, tak ada itulah, tak ada inilah perempuan, percayalah, itulah yang paling menyakitkan hati dia. Jadi untuk ini kena pertama pilih perkataan. Itu kaulan sadida. Yang kedua tuan-tuan perempuan, sadida juga bermaksud
konteks ataupun idea. Tadi perkataan, konteks dia pula. So idea dia, yang kita nak sebut ini sebenarnya matlamat dia apa begitu, konteks dia, idea dia tu, okay, sebab kerana kebenaran maka konteks dia juga perlu pada kebenaran. Kalau kita cakap dengan anak kita, kau ni banyak jerawat lah dik, kita kata. Contoh, sepada dia mak cakap ni, okay, apa sebenarnya ya? Kenapa penghinaan kah? Kita nak sebut apa? Kita nak kata, dik, boleh tak, kita dalam hati kita sebenarnya konteks kita nak bagi tahu, cubalah cari jalan untuk tidak ada jerawat, kan, nanti awak juga yang malu, awak juga yang begitu begini, contohnya puan-puan. Tapi benda tu tak sampai, dan pada dia nampak benda ni adalah penghinaan. So konteks tu kita kena fikir balik, oh kita sebenarnya kita nak bercakap dia banyak jerawat ni sebenarnya nak suruh dia jaga kebersihan, atau kita nak bantu dia supaya dia flawless, contoh mudah. Jadi kita cakap dengan dia begitu, adik boleh tak mak suggestkan, ataupun ada tak macam mana you punya pandangan, macam mana nak bersihkan tu daripada berjerawat apa semua, kan sakit tu, nak sujud pun payah, jerawat batu banyak dekat dahi tu, apa yang mak boleh bantu? Kita tanya gitu, kan berbeza. Kau ni banyak jerawat lah dik, dia jadi lain. So sebab tu konteks kita bila kita nak bercakap tu sebenarnya apa matlamat. Perempuan, benda ni diperlukan practices, dia perlukan latihan. Sekali lagi benda ni kalau kita buat, dia adalah jihad. Sebab itu yang Allah arahkan kepada kita. Dan di dalam Al-Quran, Allah punya nak bimbing kita ini mempunyai kaulan sadidah, ada 17 ayat dialog antara orang dewasa dengan anak-anak. Daripada 17 dialog itu, 14 dialog bapa kepada anak-anak, 2 dialog ibu bapa kepada anak, 1 dialog berkenaan dengan education ataupun pendidikan. 17, 14 bapa. Perempuan, agak-agaknya bapa punya cakap style macam mana? Dia cakap bila perlu kan? Tengok Nabi Ibrahim, bila perlu cakap. Luqman Al-Hakim, dia bila perlu cakap. Dan bila kita bercakap dengan dia tu, dia macam satu mandat ya. Dia bila perlu. Tapi kalau biasa macam tu, Salsa kena diam je lah. Tak, yang biasa-biasa bercakap itu adalah untuk kemesraan, membina kemesraan kita, no problem. Tapi whenever it comes to mandat, yang kita takut tadi, risau tentang keadaan anak-anak, nasihat dan sebagainya, yang ni kita kena betul-betul fikir. Yang ni kita kena betul-betul rancang perempuan. Supaya anak-anak kita ini dia faham apa yang mak dan ayah dia inginkan, yang in the line of syariat. Salah satu cara yang saya boleh sarankan adalah cuba ukir timeline anak-anak. Yang ni saya biasa sarankan kepada ibu bapa. Timeline ini kita boleh buat bermula daripada titik akhir hidup dia. Tanya dia, agak-agak mati umur berapa tahun? So basically cakap, mak ni itu ajal, Allah punya urusan mak kan. Tak apa kita kata, cuba tengok keadaan sekeliling. Hadis Nabi kata apa? Umur-umur kita ni agak-agaknya lebih kurang berapa tahun? Dalam 60 ke 70 tahun. So letaklah kat situ 70 tahun. Baik. Anak Umi, puteri bongsu Umi, kita dekat dengan dia. Kalau meninggal dunia umur 70 tahun, anak Umi dan puteri bongsu Umi ni nak dikenali, disebut-sebut sebagaimana Nabi Ibrahim sebutkan, nama dia nak disebut-sebut sebagai apa? Awak nak sebagai apa? Jadi nanti dia cakap lah, sebagai orang yang dermawan, sebagai orang yang banyak membantu contohnya kan, sebagai orang yang bijak, orang yang boleh menyelamatkan ummah, orang yang boleh membebaskan Palestin contohnya, banyak lah angan-angan dia tu kan. Okey, so daripada situ tu kita bawa, okey, macam mana nak capai benda tu dari sekarang, apakah preparation, persediaan yang kalian lakukan. Puan-puan, saya tak sangka timeline ini sangat membantu anak-anak kita. Sebab masa tu saya buat dia kecil-kecil lagi. Rupa-rupanya ni yang dah nak kahwin, yang dah single tapi not available, dia bercakap dalam 2 masa keadaan yang berbeza.
Kakak dia cakap waktu lain, adik dia cakap waktu lain. Dia kata, Umi, saya nak cakap terima kasih sangat. Timeline itu sangat membantu saya. Saya fikir, timeline. Aku pun terlupa timeline aku. Terlupa. Tapi rupa-rupanya dia pegang, perempuan. Timeline dia tu dia pegang. Memang betul, masa dia belajar, ada orang minat dekat dia. Dan minat dekat dia, jadi saya pun call dia. Waktu tu dia berada di Turki. Saya pun kata, ni ada orang tanya dekat awak ni. Lepas tu dia jawab macam mana? Umi, can you please check my timeline? It is not the time yet. Okay. So lepas tu saya kata, takkan awak tak nak kenal lagi timeline awak nak kahwin 3 tahun lagi, saya kata. Kenal lah dulu, tengoklah dulu. Dia kata, tak apa Umi, serahkan dia pada orang lain. Serahkan dia pada orang lain, saya nak fokus pada dia, saya punya study dulu. Saya tawakal pada Allah Umi. InsyaAllah, kalau memang betul dia jodoh saya, dia akan datang juga. Dia yang lebih tegas daripada mak dia. Mak dia pun fikir, kau ni kalau sombong sangat nanti tak laku macam mana, fikir kita. Tapi tidak tuan-tuan perempuan, rupanya timeline. Dan Alhamdulillah nak kahwin dah. Yang seorang lagi, dia pun kata begitu, Umi terima kasih banyak-banyak. Sebab saya ada timeline. So timeline, okay, saya kata apa dia punya implikasi timeline tu you? Kita pun nak tahulah juga sebab kita muda-muda dulu tak ada timeline perempuan. Dah tua macam ni baru cari timeline. Lepas tu dia kata, timeline ini membuatkan saya fokus. Jadi saya tahu bila saya nak belajar, bila saya nak tunaikan haji, bila saya nak bekerja, bila saya nak memberi khidmat kepada ibu dan ayah, bila saya nak berkahwin. So pada waktu-waktu tu kalau ada distraction, dia tahu, okay, dia kena sudahkan yang ni dulu. Mana keutamaan, mana priority. So anak-anak muda kita, dia memang sangat-sangat perlukan timeline. In other words, untuk membantu anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang dibanggakan oleh Allah dan Rasulnya perempuan, dia kena plan dia punya kehidupan. Dan dia perlukan bantuan. Sebab yang depan tu dia tak sampai lagi. Yang masa depan itu kita yang dah sampai. Tapi masa depan kita lah. Berbekalkan pengalaman yang ada pada kita inilah. Kita bantu anak-anak kita untuk membentuk masa depan mereka. Supaya tidak menjadi zurriyatan di'afa tadi. Zuriat keturunan yang lemah. Timeline ini yang akan membantu. Saya sangat tersentuh bila sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zaid ibnu Sabit, tuan-puan. Dia ni kan daripada kalangan Ansar. Ansar Khazraj, ya? Dia pada golongan Aus dan juga Khazraj, dia kalangan Khazraj. Dia punya sayang dengan Nabi Muhammad SAW ni. Dia nak ikut apa yang Nabi lakukan sehingga sampai satu peperangan Perang Badar. Dia volunteer diri dia untuk masuk menjadi tentera sekali. Nabi kata balik. Umur tak cukup. Sebab budak-budak lagi. Umur 11 tahun, 12 tahun gitu. Dia nak buktikan pada Nabi, dia bawa senjata, pedang ayahnya. Dia tunjuk, dia kuat. Dia nak Nabi pilih dia juga. Kemudian Nabi hantar dia balik. Nabi kata tak cukup umur. Dan untuk convincekan Nabi lagi, dia bawa keluarga dia. Untuk pujuk Nabi supaya terima dia menjadi tentera. Dan waktu itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbincang dengan keluarganya. Apa Nabi kata? Aku melihat ada kebijaksanaan pada anakmu yang bukan letaknya di medan perang, tetapi pada pembinaan bahasa dan juga pemahaman yang tinggi. Ajarlah anakmu bahasa-bahasa luar. Maka Zaid ibn Sabit ini, bila diarahkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk belajar bahasa Hebrew, kan dekat Madinah kan diorang kena berjiran dengan orang-orang Yahudi, non-Muslim. Jadi Nabi suruh belajar bahasa Hebrew ni. Sebab orang-orang Yahudi dengan dia, ingat dia cakap bahasa Arab ke? Dia cakap bahasa dia. Nabi tak tahu. Para sahabat tak tahu. Maka Nabi arahkan Zaid ibn Sabit untuk belajar bahasa Hebrew. Dalam tempoh 15 hari. Zaid ibn Sabit telah menguasai bahasa Hebrew. Dan dia merupakan scribes of one of the scribe of Prophet sallallahu alaihi wasallam,
penulis wahyu selain daripada Saidina Ali. Zaid ibn Sabit inilah dengan tangannya, ya, dengan gigihnya dia yang menghimpunkan Al-Quran. Sehingga kalau yalah dikaitkan, kalau disuruh pindahkan bukit, dia sanggup lagi pindahkan bukit berbanding dengan untuk compile Al-Quran. Puan-puan yang dikasihi, kita perlu terlibat dalam membentuk masa depan anak-anak supaya segala distraction yang ada pada hari ini, itu belum ketum, belum gam, belum game, dengan game lagi kan, perlu ada puan-puan. So kalau dia nampak ke mana dia nak pergi, mudah-mudahan dia boleh membantu. Yang ini yang dikaitkan dengan matlamat dan juga niat. Kan setiap amalan itu dia berpandukan dengan niat. Panduan anak-anak kita adalah apa yang dia nak jadi dalam hidup dia ni. Anak saya tak cakap jauh-jauh. Anak saya yang nombor 6 tu kak cik, Muhammad Atuf nama dia. Atuf nak jadi apa? Dengan confident dia cakap, YouTuber. Nak putus jantung saya bapa. Tapi cover. Oh YouTuber, dahsyat tu. Itu zaman sekarang ini memang ramai YouTuber. Tapi dalam banyak-banyak YouTuber ni, yang paling penting nak jadi YouTuber apa? Terkebil. Dia pun tak tahu umur dia masa tu dalam 11 tahun. 11-10 tahun. Nak jadi YouTuber kan? Jadi lepas tu saya tunjuk, okay, mana YouTuber yang awak suka? Oh yang ini dia kata. Rupanya yang jenis macam mendirikan itulah macam engineering punya lah apa gitu kan. Okay, mana YouTuber yang awak tak suka? Tak tahu dia kata. Saya tunjuklah YouTuber yang saya tak suka. Okay, so yang ini awak suka, yang ini Umi tak suka. So agak-agaknya apa beza antara dua tu? Bincang perempuan. Dia kata, konten. Saya tak cakap, saya nak dia yang cakap. Jadi kita kepung, lala dia cakap, konten. Betul, saya kata. Itu yang Umi nak cakap tu. Padahal dah lama nak cakap tu kan. Itu yang Umi nak cakap tu. Konten. Kalau you tak ada konten, macam mana nak jadi YouTuber? Tapi kalau you ada konten, you boleh jadi lebih baik daripada YouTuber. So do you know what is the meaning of content? Tak tahu. Content is knowledge. Barulah terangguk-angguk perempuan. So bila dapat yang tu, alhamdulillah boleh pujuk dia pula pergi ke sekolah untuk sekolah yang membincangkan pasal agama. Satu sekolah ni di Port Dickson, perempuan kalau nak melabur ke dan sebagainya kan untuk melahirkan para ulama, laburlah di sekolah ini. Sekolah Islam Nur Al-Azhar. Boleh pergi ziarah dekat Port Dickson, Kampung Sirusa. Sekolah ini bila saya datang, saya jumpa dengan mudir dia berusaha keras untuk dia macam seolah-olah pusat persediaan pelajar ke Al-Azhar University. Umur anak-anak kita 11 tahun, 13 tahun, dia dah belajar fiqh manhaji. Kita fiqh manhaji itu pun tak habis kat cik, kat universiti baru belajar. Bukan umur 11 tahun, 13 tahun. Dengan nahwu sarafnya. Ya Allah, saya kata ini Umi tengok Umi belajar tingkatan 4. Dia dah belajar dah. Dan dia belajar dengan kitab tulisan yang botak-botak tu. Kak Cik boleh baca, saya tak pandai baca Kak Cik. Tulisan botak-botak tu. Puan-puan bila jumpa dengan dia, yang dia cerita adalah pasal knowledge. Pasal knowledge. Umi dia kata, hari ni dia bawa buku kan. Umi dia kata, ujung minggu kalau ziarah dia. Umi, cuba tengok buku ni. Dia kata, saya tengok buku, Masya Allah, buku ni apalah nak baca ni kan. Dia kata, cuba Umi baca. Saya kata, oh lah yang ini yang Umi tak pandai ni. Dia kata, Alhamdulillah, Atuf dah boleh baca satu muka surat ni. Dah boleh baca. Basic Arab tak ada perempuan. Dah boleh baca. Saya kata, macam mana awak boleh baca? Hentam saja. Hentam saja. Nanti ustaz akan betulkan. Jadi sikit-sikit lah. Dan lepas tu, dia pun bagi tahu, Umi, Atuf dapat markah tinggi. Markah tinggi apa? Markah tinggi bahasa Arab
terjemah pekata. Kita kan ada Al-Quran pekata, tapi ini dia bahasa Arab ni dia akan terjemah pekata. Ada karangan lah, insya ke apa ke kan. Kemudian kalau dia baca karangan tu semua, lepas tu dia kena terjemahkan balik. Dia boleh terjemahkan pekata, dia dapat markah paling tinggi. Allahu Akbar. Tapi sekolah ni jangan bercinta. Bercinta, buang. Dapat surat cinta, buang. Bawa handphone tanpa izin, buang. Merokok, buang. Macam tu je dia. Jadi Masya Allah, sebab dia tak larat nak jaga akhlak dulu. Sebab kita perjalanan journey kita untuk knowledge ni nak melahirkan ulama perempuan, ya Allah, itu sangat-sangat mencabar. Jadi kalau saya himpunkan actually cerita pasal gadget dan sebagainya, nombor satu, kita fokus balik pada ayat tadi. Dengan distraction what not, jaga dua benda ini perempuan, insya-Allah anak kita akan mendengar kata kita. Kita jadi insan yang lebih takwanya. Solat sebelum ni tak berjemaah, buat berjemaah di rumah. Sebelum ni mungkin tak ada tazkirah, buatlah tazkirahnya. Sebelum ni tak baca Al-Quran bersama, buatlah tadarus bersama ahli keluarga. Kalau tak baca maksurat, bacalah maksurat perempuan. Tak kisahlah yang sugra ke ataupun yang kubra. Tapi kita ada momen untuk kita bersama. Takwanya itu tambah. Mula-mula kita seorang, kemudian sama-sama anak-anak lagi bagus. Jadi kita nak baik, anak-anak kita pun nak baik. Yang kedua, kaulan sadida. So nombor satu, pilih perkataan. Yang kedua, konteks. Apa sebenarnya yang aku nak cakap ni dengan anak aku? Matlamat dia apa? So make sure matlamat yang kita nak sampaikan itu selari dengan apa yang Allah suka. Jadi perempuan, tuan-tuan, mudah-mudahan dia boleh membantu kembali pada pengerusi kita. Terima kasih Ustazah Isfadia. Saya terus cross ya. Sebab Kak Cik sebagai kesimpulan segala-galanya yang kita bincangkan, mungkin Kak Cik boleh berikan sedikit pesanan kepada kami untuk kami aplikasikan dalam kehidupan, insya-Allah. Silakan Kak Cik. Baik, terima kasih Kak Is atas banyak ya yang telah disampaikan kepada kita. Jadi pada kesimpulan ni, insya-Allah Ustazah nak pilih sepotong ayat suci Al-Quranul Karim yang ada berkait tentang anak-anak. Ya, nanti kita akan baca, iaitu surah At-Taghabun ayat yang ke-15. Sebelum itu, sukalah untuk Ustazah kongsikan sedikit sebagai maknanya bersetuju ya, dan mengukuhkan apa yang telah Ustazah Isfadiah sebutkan, bahawa teramat penting ya para muslimah sekalian untuk kita menyiram hati anak-anak kita dengan pengisian-pengisian kerohanian. Terutama lebih-lebih lagi pada zaman yang agak keras ini. Zaman ni kita sebutkan zaman yang keras lah. Ya, semuanya lebih kepada kebendaan. Bukan tak baik, teknologi itu semua sangat baik. Sangat banyak ruang untuk dimanfaatkan. Ya, tetapi penting amat ya sahabat-sahabat semua, untuk kita lah sebagai mak ayah yang melihat siraman-siraman kerohanian yang kita nak masukkan dalam jiwa anak kita tu. Walaupun sekadar kita kata tak sempatlah 5 waktu nak solat jemaah dengan anak, sempat maghrib je, tapi seorang ibu yang usaha nak panggil anak dia, anak perempuan dia, tunggu pula tu. Kalau rumah 2 tingkat, sanggup naik tingkat atas, panggil. Sanggup mak tu duduk kat sejadah, tunggu sampai anak tu datang. Masya Allah, subhanallah. Terlalu nikmat dapat solat jemaah dengan anak. Sebab kadang-kadang realiti yang berlaku apa dia? Masing-masing lah. Dah besar. Bukan anak kita tak solat. Bukan mak dia tak solat. Tapi dah tak nak dah ambil tanggungjawab apa dia? Tak apa, mak tunggu. Alah, kita orang lambat lagi mak. Tak apa, mak tunggu. Jangan lambat sangat. Nanti kita akan rasa Masya Allah, besar sangat nikmat dia. Doa yang kita baca, yang anak-anak dengar doa kita, memang Ustazah galakkan sangat berdoa dalam bahasa yang difahami oleh anak kita. Anak faham bahasa Inggeris, doalah bahasa Inggeris. Anak faham bahasa Arab, ya silakan terus langsung dengan bahasa Arab. Anak faham bahasa Melayu, dengan bahasa Melayu, doa.
Ya Allah, di belakangku anak-anakku yang aku sayang sangat. Sebut nama anak kita dengar. Itu memang mendidik ni kena ada seni dia, sahabat-sahabat. Ada seni dia. Memang subhanallah, Masya Allah, nak didik manusia, didik anak, ini memerlukan kesenian yang amat-amat halus. Wallahu ta'ala a'lam, tapi apa yang Ustaz boleh katakan, memang agak luar biasalah pencapaian seorang manusia tu. Untuk arwah ayah Ustazah, ya. Seorang anak dia ni boleh cakap tidak pernah kecil hati dengan abah tersebut sepanjang hidup. Tak pernah kecil hati sebagai seorang anak. Dan abah tersebut tidak pernah buat Ustazah menangis kesedihan, maksudnya menangis sebab kena buat ke, ayah pressure ke apa. Tak ada. Sepanjang hayat. Memang tak ada. Memang tidak ada. Bagi Ustazah itu pencapaian yang sangat luar biasa untuk seorang ayah. Seorang laki-laki. Apakah kita lupa Nabi SAW menyebut mana-mana ayah, mana-mana laki-laki yang ada 2 orang anak perempuan atau 3 orang anak perempuan, ditatang, dilayan, disantuni, wajib dia masuk syurga. Sudah pasti yang Nabi maksudkan bukan layan makan minum semata-mata. Bukan bagi pakaian. Bukan bagi duit. Itu NGO boleh tolong buat. Betul tak? Tapi apa yang mahal dalam diri seorang wanita, anak perempuan? Jiwa dia. Hati dia. Perasaan dia. Emosi dia. Bayangkan seorang ayah, laki-laki nak kena faham anak perempuan. Dah lah, anak level pun dah tak sama. Jantina pun tak sama. Semua benda dah tak sama. Tapi usaha seorang ayah untuk menyantuni anak perempuan dia, Masya Allah, apa dia? Syurga. Syurga terus. Kalau kita dengar cerita orang pergi perang dapat syurga tu biasalah kan. Ini ada 2 anak perempuan, 3 anak perempuan nak bagi syurga terus. Jadi maknanya sahabat-sahabat apa dia? Ada seni yang sangat halus dalam mendidik anak-anak. Jadi Ustazah sukalah menganalisa apa benda yang ada kat Abah ni Bukan seorang je analisa, anak cucu lain pun. Apa yang ada kat dia yang sampai kita tak kecil hati langsung. Kita tak pernah dibuat menangis, kecewa ke apa. Tak ada langsung. Kita yang buat dia adalah. Jadi di antara analisa yang kami buat tu, antaranya lah mudah-mudahan betul lah kot analisa tu. Pertama, sebab dia mendidik dengan hati, dengan jiwa. Memang dia mendidik dengan hati, maknanya hati tu dibersihkan, hati dia sendiri tu dibersihkan. Dia tak pernah ada masalah judge anak-anak, tak ada. Nak kata anak yang ni macam ni, anak tak ada, tak timbul. Tak ada. Itu anak dia kan, jadi dia tak ada. Jadi masalah-masalah hubungan antara hati dengan anak-anak tu tak berlaku. Sebab apa? Dia lapangkan selapang-lapangnya hati dengan anak. Tak kira anak tu cerdik, anak tak cerdik, anak macam mana. Dia pernah cakap, tak ada anak-anak dan isteri tak pernah berdosa dengan Abah. Selama-lamanya. Ada kesilapan, itu bukan jadi dosa kat Abah. Sebab Abah orang lelaki. Orang lelaki kalau buat wanita-wanita dalam hidup dia berdosa, baik tak jadi lelaki. Dia punya prinsip dia. Orang lelaki kena mendidik. Cara didik tu kena seni dan halus. Jadi Masya Allah, Subhanallah, seni mendidik dia memang kena belajar. Belajar dengan Kak Is lagi, belajar dengan guru-guru kita, seni mendidik sesuai dengan anak-anak tersebut. Ya, pertama saya kata dia mendidik dengan jiwa. Yang kedua, dia memberikan pengisian jiwa kepada anak-anak. Apa dia? Pertama, Al-Quran. Al-Quran ni memang kena bagi. Anak kita tak ada pengisian Quran dalam hati dia mudah jadi keras. Bila keras ni payahlah. Memang mudah jadi keras. Jadi sebab tu kadang-kadang ajak tadarus balik.
Bagi link-link pasal ayat-ayat Quran tu, bagi ke anak, kata kena pujuk anak. Tak apalah, tak dengar setengah jam, dengar 5 minit pun jadilah. Jangan ambil yang panjang-panjang ceramah tu, dia penat nak dengar. Ambil yang pendek-pendek tu. Hari-hari kena ada satu agenda untuk sentuh hati anak. Kena ada. Kita ni kadang-kadang sibuk, terlalai kerja tu kan. Tapi itulah profesionalisme yang tinggi lah yang kena ada pada mak ayah. Kerja dia apa? Menyentuh hati anak. Tak kira anak tu mau 40 ke, 35 ke, bagi. Bagi sesuatu. Kadang-kadang ada perkataan-perkataan asatizah ke, kata-kata hikmah, bagi. Yang penting jadikan kita punya satu rutin. Memberikan apa saja yang boleh menyentuh jiwa anak-anak kita. Sebab yang paling nak dicuri oleh syaitan ni hati itulah. Jadi kalau syaitan dapat ambil hati anak kita, kita kehilanganlah anak kita tu. Ya, dengan macam-macam bentuk. Lagilah kita anak-anak nak jadi baik, lagi besar cabaran dia. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita tengok macam Abah Ustazah lah. So Quran tu memang sampai bila-bila. Contoh mak baru ni, ya, mak nasihat, mak call, mak selalu call, mak kata, Kak Cik, yang paling boleh mengisi hati kita ni Al-Quran, mak cakap. Ya, ini anak dah tua ni, umur 47. Mak masih nasihat. Masih mak tak percaya lagi yang ustazah ni baca Quran banyak-banyak. Tak percaya. Kak Cik, yang boleh mengisi hati kita ni Al-Quran. Mak macam-macam Allah uji mak sekarang. Pada masa yang mak sangat lemah. Physically. Apa dia? Abah meninggal. Anak mak yang sulung meninggal. Ada ujian-ujian yang lain. Apa-apa ujian pada anak-anak. Itu ibarat macam hiris hati mak ni. Semua mak tanggung, mak rasa. Tapi Allah letakkan dalam keadaan lemah tu, mak sorang-sorang je kat rumah. Hadapi semua tu. Tak kuat Kak Cik. Tapi Masya Allah, Subhanallah, Al-Quran. Kalau dulu mungkin baca sikit-sikit, baca 1 juzuk. Sekarang, 1 juzuk tak cukup untuk keadaan yang sedang aku lalui. 2 juzuk, 3 juzuk. Mak baca. Jadi semua yang kita ni, yalah, setiap orang akan bercakap sisi-sisi yang berlainan kan. Tapi kita semua kumpulkan, himpunkan. Allah takkan sia-siakan usaha kita untuk mendidik amanah yang Allah berikan kepada kita. Sebab kita nak sama-sama masuk syurga. Dan dari segi teknik juga, sahabat-sahabat semua, dalam mendidik anak-anak dan keluarga ni, dia tidak boleh terlalu serius. Jangan sahabat-sahabat bayangkan ustazah didik anak dengan sangat serius. Sejak qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah SAW, dia kat dapur. Tak. Ini sebab cakap sekejap kan, dia tak dapat nak cakap. Sebenarnya dia memang kena ada unsur lawak jenaka, gurau senda, kena sangat membumi lah, ya. Jangan serius sangat. Ada masanya kita nak tengok movie dengan anak-anak kita sambil kita guide. Rasanya enjoy je. Cuma kitalah yang menjadi kita mengendalikan benda tu. Kita nampak terbabas ke, terlajak ke, terkurang ke, terlebih ke, itu dalam pemerhatian kita. Dan antara yang yelah kami suka buat juga adalah keluar makan bersama-sama, buat apa-apa bersama-sama, ya, memang itu memang mengikat sungguh hati kita dengan anak-anak kita. Dan ustazah bacakan surah At-Taghabun ayat yang ke-14 dan 15. Surah At-Taghabun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang barangkali menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan, tidak memarahi, mengampunkan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Di sisi Allah lah pahala yang besar. Tuan-puan, andai kata ada perbalahan di antara ibu ayah dengan anak-anak, renung surah At-Taghabun ayat 14. Apa yang Allah sebut? Kalau kamu maafkan, kalau kamu tahan marah kamu, kalau kamu berlapang dada, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah ubat dia. Bertegang urat dengan anak, dengan mak ayah ni selesai tak? Tak selesai. Nak menang juga. Mak nak menang, anak nak menang, ayah nak menang. Apa yang kita dapat? Semua kalah. Siapa yang menang? Syaitan. La'natullah. Jalan dia apa dia? Ingatlah Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Berkasih sayanglah, bermaaf-maafanlah, bina keluarga kita dengan memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Nur Hafizah Musa atas kesimpulan dengan ayatul Quran yang boleh kita amat-amati, yang boleh kita ambil pelajaran daripada segala kalam Allah yang telah kita baca setiap pagi, petang, pagi dan malam dan seterusnya. Last sebagai nihala ya, sebab saya nak mengatakan pun tidak berapa tahu, maka saya bagi kepada Ustazah Isfadiah untuk memberikan sesuatu. Sila Ustazah. Baik perempuan, saya ada bawa buku Tarbiyatul Aulad fil Islam, tapi telah disesuaikan mengikut perkembangan anak-anak. Jadi ini merupakan terbitan buku saya yang terbaru, dilancarkan semasa pesta buku di PWTC. Memang sangat-sangat relevan dan in fact saya banyak tahu pun berkenaan anak-anak ni bila kita menyelami dan memahami buku ini. Tarbiyatul Aulad fil Islam, dia semua ada 4 jilid, beli satu set 4 jilid. Nak beli satu-satu pun boleh, tapi saya tak bawa banyak, saya hanya ada bawa 6 set saja di luar sana, nanti kalau nak boleh dapatkan ya. Harga dia 180, tapi cuba tanya kot kalau ada diskaun. Okey, wallahu alam. Baik, terima kasih kepada Ustazah. Okey, sekalilah semua, moga apa yang disampaikan kita dapat digest dengan baik. Dan sama-sama ya dalam majlis ilmu ni banyak-banyakkan istighfar, banyak-banyakkan doa. InsyaAllah moga Allah kabulkan hajat-hajat kita. Dan saya sekali lagi terima kasih kepada Ustazah Nur Hafizah Musa, kepada Ustazah Isfadiah atas perkongsian yang baik.